Syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terlalu banyak sangat nikmat yang Allah berikan. Sama ada kita nampak ataupun tidak. Tapi kita zahirkan. Mudah-mudahan bila kita selalu zahirkan, insyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Dan bila kita hitung nikmat-nikmat Allah tu, Allah gandakan lagi. Moga anda semua para penonton, Allah lipat gandakan lagi ketenangan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah ruah, keadaan kesihatan yang bertambah baik, insyaAllah mudah-mudahan. Dan setiap pagi, insyaAllah hari ini kita akan kupas bersama dengan panel jemputan kita. Yang ini wajah kesayangan ramai. Kalau tengok rakyat Malaysia ni, Allah sayang sangat dengan beliau. Kita akan bersama dengan beliau, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Malik, merupakan wakil MTS FAS, yang kita akan mengupaskan tentang peluang urus niaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur bila tengok Ustaz ada depan mata kami ni, rahmat Allah, ilmuwan, ulama yang Allah berikan sebagai penyambung ilmu-ilmu supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, bila bercakap tentang urus niaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz juga saya faham, dimaklumkan juga seorang peniaga, dulu pernah berurus niaga, dan selalu juga kita dengar kita berdaganglah dengan Allah. Keuntungannya berlipat kali ganda. Tapi kadang-kadang kita berdagang ni, kita faham dia kena ada medium. Perniagaan biasa Ustaz, dia ada urus niaga. Ada barang, Ustaz ada duit, tukar dengan saya dapat apa yang saya mahu, Ustaz dapat apa yang Ustaz mahu. Jadi kalau berdagang dengan Allah ni, bagaimana Ustaz kita nak fahamkan apa barang dia, apa yang saya dapat, apa yang Allah dapat, apa yang manfaat yang kita boleh dapat dalam urus niaga dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya selamat sampai balik ke bumi Malaysia daripada Syria. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bumi Syria adalah bumi yang sedang berjihad untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri dan juga Islam itu sendiri. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sesungguhnya Allah telah membeli setiap nyawa setiap orang Muslim itu. Dia membeli nyawa dan harta benda, sama ada mereka ini terkorban ataupun dibunuh, membunuh ataupun dibunuh, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Balasan mereka adalah syahid ataupun syurga Allah. Allah membeli nyawa setiap manusia, setiap orang Islam itu, dalam bila mereka berjihad, sama ada mereka dibunuh ataupun terbunuh, itulah pembelian urus niaga dengan Allah. Ada juga ayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah SWT telah membeli setiap sesuatu yang kita sayang. Contohnya harta, contohnya nyawa kita yang kita sayang ini, tuan-tuan, sebagai jalan kita untuk menggembirakan Allah, jual beli dengan Allah, iaitu nyawa dan harta, atau pendek berkata pengorbanan. Kita berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Kalau kita dapat lihat pula dalam surah yang pendek dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kan Allah suruh kita dua perkara. Yang pertama tak lain dan tak bukan, iaitu solat. Yang kedua berkorban. Berkorban ni harta ataupun nyawa. Sebab apa? Bila Allah bagi nikmat yang begitu banyak, Allah minta dua, korban dan juga solat dan juga korban. Solat ni mengorbankan hawa nafsu, dan yang keduanya berkorban. Berkorban harta ataupun nyawa. Korban harta dan nyawa ni bukan perkara yang mudah, Talib. Ya, betul Ustaz. Inilah urus niaga kita dengan Allah. Hidup kita, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia malaikat untuk beribadah. Ibadah ni perkataan untuk mudah orang Melayu kita faham, tak lain dan tak bukan untuk gembirakan Allah. Nak gembirakan Allah, mestilah berkorban. Korban harta dan nyawa. Harta kita boleh sedekah waktu subuh, kita boleh berinfak, berzakat, berwakaf, dan nyawa berjihad di jalan Allah SWT. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Bila cakap tentang berkorban ni Ustaz, tak semua yang sedia untuk memberi. Sebab korban ni kena memberi. Tapi dalam istilah Ustaz, kalau kita nak kaya raya dan hidup dunia hari ini, kita diajar untuk menyimpan. Berapa banyak engkau ada simpanan, berapa banyak harta yang kamu ada. Itu adalah penanda aras untuk kita kaya. Berniaga ni kena kaya Ustaz. Tapi bagaimana kalau berniaga kena berkorban? Adakah berkorban itu dengan memberi kita akan dapat lebih banyak lagi? Waktu PKP, waktu COVID, waktu tu menguji keimanan seseorang.
Kalau kita nak tengok dari sudut ketenangan seseorang itu, dari sudut ekonomi bergantung pada simpanan. Kalau nak tengok ketenangan seseorang itu dari sudut rohani bergantung kepada keimanan. Bila kita sebut sedekah, ini adalah pelaburan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Bila kita sebut infak, pelaburan di dunia dan di akhirat. Dan mereka ini tuan-tuan secara tidak langsung adalah berkorban. Berkorban tentang apa? Tak lain dan tak bukan harta dan nyawa. Dan kemudiannya Masya Allah, Tabarakallah, bila kita sebut sedekah itu, berkorban itu, apa maksud dia? Sedekah itu maknanya benar. Mereka yang menyimpan konon-kononnya kaya. Tetapi mereka yang bersedekah, mereka adalah benar-benar membenarkan janji Allah, tak lain dan tak bukan. Iaitu pertama, perkataan sedekah itu sendiri daripada perkataan sidik. Sidik itu asal usul daripada perkataan sedekah itu asal usul daripada perkataan sidik. Sidik ini dia membenarkan bahawa setiap apa yang kita sedekah ini adalah kita kongsi rezeki daripada Allah Ta'ala. Dan kemudiannya mereka yang mengongsi rezeki ini maknanya orang kaya. Kaya ni bukan berapa banyak yang ada dalam akaun. Kaya ni berapa banyak yang ada dalam hati kita. Kadang-kadang kita tak banyak, ada RM10, kita boleh sedekah RM2-3, 10 sen, 2-30 sen. Itu tanda kita mempunyai hati yang kaya. Hati yang kaya adalah mereka yang berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Dan bila orang yang suka melabur dunia, dia kaya di dunia. Tapi orang yang suka melakukan pelaburan akhirat, maka dia kaya di dunia dan kaya di akhirat. Kerana apa? Sedekah yang kedua pula kalau kita dapat lihat, mereka yang ni Masya Allah, Tabarakallah, tak lain dan tak bukan, mereka telah bersedekah dan Allah akan gandakan rezeki mereka, keberkatan hidup mereka. Yang kedua, mereka yang sedekah, dalam hadis Nabi kalau kita dapat, ubatilah penyakitmu dengan bersedekah. Macam orang tahu ustaz sakit, ustaz tak sihat. Ustaz seorang pengidap sakit kanser. Tapi ustaz yakin, takkan Nabi berbohong. Ubati penyakitmu dengan bersedekah. Hadis. Ya, tak ada berselindung, tak ada benda yang nak dicari. Nabi terus bagi tahu. Macam ustaz-ustaz yang paling bodoh dalam dunia. Bila ustaz dengar je hadis tersebut, ustaz yakin sedekah, ubati penyakitmu dengan sedekah. Jadi ustaz pegang betul-betul, setiap hari ustaz melakukan sedekah. Kerana apa? Tak lain dan tak bukan sekadar kita yakin benar bahawa Nabi ni tidak pernah berbohong. Ustaz pegang betul dan ustaz pegang dan ustaz buat. Benda ni ustaz adalah tindakan ustaz, tanda ustaz yakin bahawa Rasulullah SAW itu benar. Selain tadi kata Allah benar, Allah kata Allah akan gandakan rezeki, ustaz pegang. Yang kedua, ustaz yakin bahawa Nabi itu benar, ustaz pegang. Ini perkataan sidik yang asal usul perkataan sedekah. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah pelaburan dunia dan akhirat. Allah telah membeli harta dan nyawa umat Islam itu dengan jalan jihad dan juga dengan jalan sedekah. Jihad, antara jihad sedekah ni tak lain dan tak bukan adalah jihad yang kita panggil jihad harta melalui zakat. Itu juga wallahu alam. Cuma secara ringkasnya ingatlah bahawa hari ni ramai sangat orang ilmunya tinggi. Dia boleh kumpulkan beribu hadis, beribu ayat-ayat yang bercerita tentang sedekah, tentang pelaburan. Tapi ada ilmunya tinggi melangit, tapi yakinnya sebesar biji sawi pun tak ada dalam hati. Wallahu a'lam. Nauzubillah min zalik. Ya, ilmu saja tanpa amal melaksanakan pun tak ada artinya juga ya. Ustaz, alhamdulillah itu dia, siapa yang beriman kepada Allah SWT dia yakin sidik, dan siapa beriman bahawasanya yakin bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang benar, kata-katanya al-amin ya. Mudah-mudahan kita yakin kepada para penonton barangkali hari ini sedang diuji tentang kesihatan, sedang diuji tentang masalah rumah tangga, keluarga dan sebagainya. InsyaAllah sedekah adalah antara jalan-jalan keluar yang Allah Ta'ala melalui Nabi-Nya, Rasul-Nya telah memberikan satu tips yang cukup besar untuk kita. Kita akan berehat seketika kembali, lepas ini kita juga nak tahu tips-tips bagaimana untuk kita berniaga, berusniaga dengan Allah dengan mendapatkan keuntungan yang dijamin untung 100%. Kita berehat seketika. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah.
Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. InsyaAllah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Subhanallah, tu dia lah menderu-deru ya. Ustaz, kalau benda perkara baik ni, perkara yang paling kita nak buat adalah secara istiqamah. Dia tak kisahlah banyak ke sikit ke, tapi dia berterusan. Macam mana kita nak buat benda ni jadi berterusan, Ustaz? Dia ramai orang tanya, Ustaz, macam mana nak istiqamah? Macam mana nak buat berterusan? Jawapan Ustaz yang tak pandai ni, Allah. Suka. Syarat dia suka. Suka, lama-lama jatuh cinta. Kita suka tak sedekah? Suka tak bila kita sedekah, muka-muka orang yang terima sedekah kita tu gembira? Macam tu, sebab tu Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Setiap kali Allah bagi nikmat kat Talib, dekat semua penonton, kita suka. Alhamdulillah ya Allah, hidup lagi hari ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, dah sihat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku dah jadi kaya ya Allah. Allah tengok kita gembira, Allah lagi gembira. Sebab tu tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Sebab bila memberi, suka. Bila suka, kita pun akan istiqamah. Seronok tengok orang lain seronok. Macam seorang ayah, Talib seorang ayah. Talib bagi anak-anak ilmu, Talib bagi anak-anak duit, Talib bagi anak-anak makan. Tengok dia orang makan seronok, kita akan jadi seronok. Wallahualam. Masya-Allah, masya-Allah. Baik Ustaz. Jadi kita pun faham bahawasanya antara laluan ataupun peluang yang kita dapat berikan pada hari ini adalah perkongsian untuk berkongsi rezeki. Kita faham Ustaz, ada banyak kadang kita keliru, kadang ialah penonton semua nak tahu nak bagi ke anak rumah anak yatim ke, pergi tempat pendidikan ke masjid ke, yang mana satu yang terbaik Ustaz? Macam hari ini kita bercakap atas dasar pembinaan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Excellence Center bagi MTS FAS. Bagaimana Ustaz bila kita memberi sumbangan, infak, sedekah kepada tempat jadi pusat ilmu ni? Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama sekali bila kita bagi ke MTS FAS, dia tiga-tiga dapat. Baik. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, tak lain dan tak bukan adalah ilmu yang bermanfaat. MTS FAS tempat penyebaran ilmu. Dan last sekali tuan-tuan, iaitu doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ni, Masya Allah, tabarakallah, dia bukan semestinya anak kita, tapi anak-anak murid kita yang berdoa, beribadah, pahalanya menderu-deru masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut MTS FAS, iaitu Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra, telah wujud di Gombak 11 tahun yang lalu. Kita beroperasi di rumah kedai sahaja, tetapi melahirkan ramai anak-anak murid yang cemerlang, yang seimbang, dan juga kita panggil bakal menjadi pemimpin masa hadapan. Kerana apa tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat, bukan sekadar Mahat Tafiz biasa. Mereka ini Mahat Tafiz dan juga ada mata pelajaran sains. Kebanyakan mereka mendapat keputusan 100% muntas, cemerlang. Dan kemudiannya, Masya Allah, kita pula, dia bukan Mahat Tafiz biasa, dia profesional. Kerana apa? Pertama, berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Selangor. Silibusnya memang diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Yang keduanya, Masya Allah, daripada 7 buah Mahat Tafiz yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Pelajaran Malaysia dan juga satu-satunya di daerah Gombak. So, jadi sudut yang lain ni tak boleh ragu-ragu. Dan Masya Allah tuan-tuan dan perempuan, kita telah mengorak langkah sepanjang COVID. Kita dapat membeli sebidang tanah, 3 ekar tanah, luas tak tanahnya untuk pembangunan Excellence Center. Di Excellence Center ni tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, kita akan bangunkan sebuah sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah, asrama lelaki, asrama perempuan, makmal sains, padang, dan juga kita ada bangunkan masjid.
bangunkan surau untuk aktiviti di situ. Untuk keseleksaan, selama membuktikan 11 tahun kami berada di Gombak, kami telah berjaya melahirkan golongan yang cemerlang. Kita nak lahirkan Excellence Center, pusat kecemerlangan ini di daerah Gombak juga, tak lain dan tak bukan untuk melahirkan ulama yang profesional. Ustaz baru je balik dari Syria. Apa yang berlaku di Syria adalah kehancuran demi kehancuran peperangan. Seorang profesional yang luar biasa, hafalan Qurannya, dan kemudiannya dia juga seorang jutawan, software yang kaya raya, tapi hancur akibat peperangan. Kerana bila hancur akibat peperangan, anak isteri dia mati, kekayaan duit dalam bank tak boleh keluar, dan dia merempat lari ke kawasan yang kita panggil Idlib. Dan Masya Allah, Tabarakallah, dia kata kerana apa? Kerana kurangnya golongan Islam yang memimpin. Islam harus memerintah, bukan diperintah. Dan apa berlaku, Masya Allah, Tabarakallah, dia kata kita kena lahirkan satu kawasan ilmuwan di sini, di Idlib, untuk melahirkan pemimpin. Pemimpin penting. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Excellence Center, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Zaharah ini, yang di Gombak ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang Quranik dan juga seorang yang profesional. Kerana pemimpin ni kalau dia ada Quran dan profesional, Allah akan bimbing hidup mereka. Dan mereka tahu mengurus hal dunia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dunia dan akhirat. Manusia dan Allah. InsyaAllah. Subhanallah, ini dia. Bila dengar betul Ustaz, mereka ni lah pelapis-pelapis kita nak uruskan atau nak urus takbir dunia ni, kita perlukan dunia yang seimbang, ilmu yang seimbang, dunia dan akhirat. Jadi bila apa Ustaz kongsikan tentang pembangunan MTS Fast ni, kami sangat yakin insya-Allah di sinilah antara pusat atau tempat-tempat untuk melahirkan lebih banyak lagi ilmuwan cendekiawan semuanya Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga apakah antara perkembangan terkini MTS Fast, sejauh manakah pembangunan yang telah orang ramai sumbangkan tu, apa hasilnya? Alhamdulillah, terima kasih pada semua penyumbang. Alhamdulillah, sebelum ni kita punya projek untuk membeli tanah yang seluas 3,5 ekar untuk bangunkan pusat Excellence Center. Kita dah bertemu dengan lawyer, kita dah buat pembayaran untuk tanah dan dah mula kerja untuk pembinaan bangunan dah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada penyumbang, terutamanya daripada TV Al-Hijrah. Masya-Allah, tuan-tuan sebenarnya telah berjihad untuk menyelamatkan Islam, berjihad untuk menyelamatkan anak-anak muda, anak-anak kita ni daripada terlibat dengan dunia yang lara, yang tetapi masuk ke dalam dunia pendidikan dan melahirkan pemimpin-pemimpin. Silibus di MTS Fast ni ada 5A, banyak kalau nak cerita panjang. Tetapi salah satunya akhlak. Dan akhlak ini terhadap ilmu, adab, cara duduk yang betul, cara belajar yang betul. Dan Masya Allah, Tabarakallah, mereka akan jadi pemimpin masa akan datang. Dan kemudiannya Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan telah berjihad, mengorbankan, telah berulus niaga, mengorbankan harta tuan-tuan sedikit itu untuk apa? Pembangunan Excellence Center. Dan insya Allah, tuan-tuan, selama mana Excellence Center ni ada, selama mana orang solat di dalamnya, selama mana orang belajar menuntut ilmu di dalamnya, pahalanya tuan-tuan akan masuk ke dalam akaun kita. Dan selama kemanalah tahu, selama mana Excellence Center ni ada, lahir para ulama, para pemimpin masa akan datang, mereka berdakwah, pahalanya masuk ke dalam akaun kita. Ada yang bukan Islam, masuk dalam Islam, pahalanya juga masuk ke dalam akaun kita. Inilah dipanggilkan pelaburan dunia, pelaburan akhirat. Di kaca TV ada barcode, di kaca TV kita pun ada nombor akaun. Tuan-tuan tangkap gambar, screenshot mana yang tengok di Facebook, dan pujuklah hati kita hari ini. Sedekah subuh kita hari ini tak banyak, sedikit, masuklah ke dalam akaun MTS Fast. Nombor telefon ada tuan-tuan, tak yakin boleh telefon. Ni ada ni tuan-tuan. Ini adalah jihad. Ini adalah pengorbanan. Ini adalah perjuangan bersama untuk melahirkan golongan pemimpin masa akan datang. Golongan profesional yang benar-benar menghidupkan mereka hafiz, mereka juga profesional. Tolong bantu kami di MTS Fast untuk mencari dana untuk menyiapkan Excellence Center. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Saya sangat yakin para penonton TV Hijrah ni semua ni, Ustaz, dia mempunyai kesedaran yang cukup tinggi. Bukan sekadar untuk tunggu jadi kaya baru nak bersedekah, tapi saya yakin kedermawanan mereka ini telah banyak membantu
sekolah-sekolah, masjid dan sebagainya. InsyaAllah para penonton TV Hijrah akan terus memberi sumbangan, terutamanya pada hari ini kita memberi tumpuan kepada MTS Fast. Mudah-mudahan apa yang telah kita kongsikan ataupun yang Ustaz kongsikan ini dapat membuka hati kita. Allah gerakkan hati kita untuk menyumbang. Sebagaimana yang tertera di kaca televisyen anda sekarang ini, anda boleh ambil gambar, mana Ustaz katakan boleh scan barcode ini untuk berkongsi rezeki dalam My Jariah ataupun e-Legacy. Jadi syukur, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hanafiah yang baru saja pulang ke Syria, sebab kami juga nak tahu apakah antara perjalanan ceritanya nanti di masa akan datang. Semoga Allah merahmati hidup Ustaz dan juga ahli keluarga Ustaz, insya-Allah. Dan kita akan berehat seketika. Semestinya kepada para penonton, kita akan teruskan lagi perkongsian ilmu kita. Hari ini kita nak beri lagi beberapa kupasan ilmu. InsyaAllah sebentar jadi kita berehat seketika. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS Fast. InsyaAllah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar, generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS Fast sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah.